Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton video online, ibu-ibu dan anak-anak hati murni yang berada di rumah pada hari ini? Alhamdulillah, Ustazah Liza doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat setelah mendengar PKP kita ditambah lagi harinya sehingga 14 April 2020. Alhamdulillah, saya Ustazah Liza dari Sekolah Islam Hati Murni Wasa Maju tampil sekali lagi bersama dengan kalian pada hari ini meneruskan kelas online kita dengan tajuk Perkembangan Agama Islam. Perkembangan Agama Islam. Tajuk tu adalah antara tajuk yang utama dalam buku teks tahun 5. Sebelum tu Ustazah Liza ingin mengambil peluang ini untuk menyatakan hashtag stay at home itu perlu diteruskan untuk kita bersama-sama dengan frontliners kita memutuskan rantaian COVID-19. InsyaAllah apabila kita ada kerjasama yang bagus, perkara-perkara yang kita tak nak berlaku tu dan kita doakan memang tak akan ada ataupun tidak merebak, tidak akan berlaku. Jadi kita tak nak PKP kita ditambah lagi. Ustazah Liza memahami kerisauan ibu bapa di rumah yang sentiasa memikirkan apa yang perlu dibuat untuk anak-anaknya yang dalam fatrah mengambil peperiksaan atau dalam fasa tahun ini adalah tahun peperiksaan bagi anak-anaknya. Jadi Hati Murni mengambil peluang ini untuk buat kelas online kepada anak-anak supaya mereka dapat teruskan pembelajaran mereka. Jadi jangan risau. Kita akan membantu ibu bapa sebaik mungkin supaya anak-anak ini masa luangnya terisi dan tidak tertumpu hanya pada gadget. Kalau ada gadget tu, ibu bapa kena pastikan bahawa apa yang mereka pilih untuk main atau untuk tengok tu adalah sesuatu yang bermanfaat. Antara contohnya adalah kelas online bersama dengan Ustazah Liza dan juga Ustazah Anis. Baik, Ustazah Liza teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Perkembangan Agama Islam. Sebelum ni, dalam video sebelum ni Ustazah Liza dah terangkan 5 komitmen atau 5 perkara penting asas yang membantu kepada perkembangan agama Islam selepas pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Jadi, apa yang berlaku iaitu melalui yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalat dan yang kelima adalah perundangan. 5 aspek yang utama ini orang kata membantu penubuhan sebuah negara Madinah tu sendiri. Apa yang berlaku? Ustazah Liza akan terangkan sebersedikit supaya anak-anak faham. Kita sebenarnya dalam rangka untuk menghabiskan silibus sekaligus ia adalah satu capaian maklumat kepada kita untuk nak skor UPKK. Okey, Ustazah Liza buat hashtag tanda pagar nak skor UPKK kerana kita ada buat satu grup nak skor UPKK. Jadi ibu bapa yang berminat atau anak-anak yang berminat untuk mendapatkan lebih maklumat, lebih informasi berkaitan dengan nak skor UPKK, boleh sertai grup tersebut. FB group. FB group nak skor UPKK. Kita ada grup kat situ. Jadi boleh terus sertai. Okey, kita ke bahagian yang pertama dari segi perkembangan agama Islam. Baik, ini adalah komponen atau tajuk asas, tajuk perkembangan agama Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, keempat muamalat dan yang kelima adalah
perundangan. Jangan lupa 5 tajuk ini adalah 5 tajuk asas yang penting sekali. Baik, nampak tak? Nampak tak? Baik, ini adalah yang Ustazah Liza buat. Ustazah Liza buat guna kotak sahaja. Ustazah harap nampak ya. Nampak? Ustazah Liza pun nak join juga macam berbudak kotak buat. Gitu. Jadi manfaatkan sahaja apa benda yang ada di rumah supaya kelas online ni Ustazah Liza dapat teruskan. Ustazah Liza nak terangkan keadaan akidah atau pegangan masyarakat Arab pada zaman dahulu. Ini tajuknya akidah, dan tengok di bahagian yang biru-biru ni. Yang biru-biru ni, yang color biru tu adalah mengenai apa yang berlaku kepada masyarakat Arab jahiliah. Tahu sendiri kan, maksud jahil itu bodoh. Maksud jahil itu bodoh. Kerana tapi kita jangan sebut bodoh tu dekat bahasa Melayu. Susah kan, nanti terbang segala. Yang dimaksudkan dengan masyarakat Arab jahiliah pada zaman dahulu, kehidupan mereka pada masa tersebut tidak ada pegangan, dan mereka hanya berpegang teguh dengan kepercayaan turun-temurun, kepercayaan nenek moyang mereka sendiri. Kalau tengok dekat sini, mereka menyembah ghairullah, menyembah selain daripada Allah. Masyarakat Arab jahiliah pada zaman tersebut menyembah selain daripada Allah. Kepercayaan mereka begitu. Apa yang menyembah selain daripada Allah itu? Ghairullah bermaksud selain daripada Allah. Mereka menyembah berhala. Yang kedua, mereka sembah batu. Ada juga yang menyembah majusi. Majusi itu yang menyembah api. Ada juga yang menyembah matahari, menyembah pokok, bulan, dan segala cakrawala yang ada kat bumi ni. Itu mereka anggap sebagai kepercayaan mereka. Itu adalah pegangan masyarakat Arab jahiliah pada zaman sebelum datangnya Islam. Ustazah Liza ulang tajuk ini supaya anak-anak di rumah lebih memahami dan fokus terhadap apa yang Ustazah ingin sampaikan. Untuk makluman semua, terdapat 360 buah berhala di sekeliling kota Mekah, di sekeliling Kaabah yang ada pada zaman jahiliah tersebut. Masyarakat Arab jahiliah menyembah berhala, jadi mereka bina sebanyak 360 buah berhala. Banyak tak? Tengok Kaabah sekarang, dan di sekelilingnya bukanlah dalam kalau pada zaman dahulu bukanlah kawasan yang besar seperti sekarang. Di sekelilingnya dipenuhi dengan berhala-berhala yang dibuat daripada batu-batuan. Tak ada lagi simen-simenan, tak ada lagi. Jadi mereka menyembah berhala tersebut, dan ada hampir 5 ke 6 buah berhala yang paling besar, dan yang terkenalnya adalah berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Al-Lata, Al-Uzza, yang itu adalah dua daripada berhala yang besar. Kalau dalam soalan sirah nanti ditanyakan berapakah berhala yang paling besar yang wujud di halaman Kaabah pada zaman tersebut, jawapannya adalah 3. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manatu. Dan ada satu lagi Hubal. Jadi ini adalah nama-nama yang perlu kita hafal, sebab kadang-kadang ada soalan yang berbentuk struktur, soalan subjektif yang bertanya kepada kita, namakan 2 buah berhala yang paling besar. Selain juga kita menghafal fakta, 360 buah berhala ini. Okey, boleh fahamkan semua? Baik, ini adalah akidah orang kata pegangan masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Selepas itu
datanglah Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas sahaja pembukaan kota Mekah. Jadi perkembangan agama Islam itu terlalu meluas kerana ia telah diterima oleh pembesar-pembesar kota Mekah pada zaman tersebut. Jadi apa yang berlaku? Kita tengok kat sini apa yang berlaku. Yang pertama sekali, agama Islam semakin berkembang setelah penghijrahan ke Madinah. Penghijrahan ke Madinah memberikan satu peluang untuk berkembangnya agama Islam tersebut. Masyarakat di Madinah sangat berbeza dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi bila berlakunya perkembangan agama tersebut, masyarakat Arab Madinah menerima dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan sehingga ramai daripada masyarakat Arab Jahiliyah itu sendiri memeluk agama Islam. Rasulullah menyeru umat Islam pada zaman tersebut, lebih-lebih lagi kota Madinah, untuk menyeru kepada mentauhidkan Allah. Mentauhidkan apa? Mentauhidkan Allah tu apa? Mentauhidkan Allah bermaksud mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Bermaksud Allah itu tunggal. Allah itu satu. Tiada duanya. Kedatangan Islam ke bumi Madinah, ke negara Mekah juga memberi satu kejayaan dan impak yang besar dalam pembentukan akhlak. Ni poin membentuk akhlak mulia. Orang kata yang membentuk akhlak mulia daripada akhlak mazmumah kepada akhlak mahmudah. Jadi kita nampak di situ ada perubahan yang sangat ketara dari segi akhlaknya. Agama Islam itu sendiri sangat sesuai dengan fitrah manusia secara zahiriyah dan batiniyah. Kita faham bahawa agama Islam ini adalah sangat sempurna dan syumul. Macam mana nak eja syumul? Shin, mim, waw, lam. Syumul. Okey, agama Islam sangat syumul sehingga boleh diterima hampir keseluruhan umatnya. Bukan hampir, kesemua umat Islam itu sendiri, daripada golongan kanak-kanak sehingga dewasa dan seterusnya hingga tua, sampai matilah macam tu. Baik, itu sahaja mengenai akidah. Jadi kita nampak perbezaan di sini antara akidah di zaman jahiliyah dengan akidah selepas kedatangan Islam. Yang hijau ni selepas kedatangan Islam. Jom kita saksikan pula perkembangan agama Islam dari sudut ibadah. Baik, kita ke bahagian perkembangan agama Islam dari segi ibadah. Poin yang kedua dalam perkembangan agama Islam. Selepas akidah dan pegangan, masyarakat Arab dikuatkan dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi apa tindakan Rasulullah? Rasulullah menyeru kepada apa? Kepada mengerjakan amalan untuk menguatkan lagi akidah masyarakat Arab. Jadi apa antara contoh amalan? Orang kata amalan ini adalah amalan batiniyah yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah solat. Untuk pengetahuan, solat fardukan bermula pada tarikh 27 Rejab. 27 Rejab pada tahun ke-10 kenabian. Jadi sebelum ni pun kita dah habis dah bulan Rejab. Pada 27 Rejab itulah, pada malam itulah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah solat kepada umatnya pada 27 Rejab. Dalam peristiwa apa tu? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik,
Ustazah nak ceritakan lagi sebenarnya mengenai Isra' dan Mi'raj ni, tapi bila pegang je tajuk Isra' dan Mi'raj akan jadi lebih panjang. Jadi Ustazah terangkan sedikit sahaja bahawa solat yang kita solat yang orang kata difardhukan ini sebenarnya diperintahkan kepada kita untuk kita buat sebanyak 50 waktu. Tetapi Nabi Muhammad SAW ni lebih mengetahui umatnya macam mana. Jadi Nabi Muhammad SAW memohon kepada Nabi Musa untuk ada sedikit keringanan daripada 50. Minta kurang tu daripada siapa? Bukan minta kurang. 5 daripada 50 turun kepada 45, turun lagi kepada 40, turun lagi 30 dan akhir sekali sampailah ke hari ini, sampailah kepada malam ini, perintah solat kita daripada 50 itu tinggal 5 waktu sahaja. 5 waktu sahaja. Yang ini yang patut kita ambil berat. Ada soalan yang minta kita untuk kita terangkan mengenai bilakah orang kata bilakah solat ini difardhukan atau pensyariatannya bila. Jadi kita kena terangkan bahawa solat ini diterangkan pada tahun ke-10 kenabian atau kita boleh juga letak 27 Rejab. Tapi selalunya soalan ini dia minta kepada tahun. Jadi bila kita minta kepada tahun, kena hafallah ia pada tahun ke-10 kenabian. Baik, antara ibadah yang lain ia adalah azan. Disyariatkan, pensyariatannya adalah pada tahun pertama hijrah. Saya nak terangkan kat sini satu perbezaan antara tahun hijrah dengan tahun kenabian. Di situ ada perbezaan yang mana tahun kenabian ini adalah tahun sebelumnya hijrah. Jadi yang hijrah lah. Macam tu dia ada kan, kalau dalam Astagfirullahalazim, dalam masa tu, tempoh masa tu, okey, sebelah sini hijrah, yang sebelumnya tu adalah kita sebut tahun kenabian, begitu. Azan ini disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Apa hukum azan? Siapa boleh beritahu Ustazah apa hukum azan? Hukum azan apa? Sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut untuk kita buat. So sekarang ni pastikan azan berada di masjid-masjid kawasan rumah anak-anak sekalian. Kalau tak ada, beritahu Ustazah. Apa tujuan azan ini sebenarnya? Tujuan azan menyeru kepada solat, untuk menyeru kepada solat. Jadi datang ke masjid untuk solat. Cuma waktu 2-3 minggu ini kita hold dulu solat di masjid dan kita masih boleh untuk solat di rumah. Habis Ustazah, macam mana nak azan tu? Okey, azan di masjid, dekat rumah pun boleh azan juga, tak ada masalah. Azan ini adalah berdasarkan cara macam mana kita nak dapat lafaz dan ilham azan ini. Sebenarnya datang daripada seorang sahabat Rasulullah SAW. Datangnya daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Abdullah bin Zaid Al-Ansari yang disuruh oleh Rasulullah untuk Rasulullah minta Abdullah bin Zaid Al-Ansari ini ajarkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengajar beliau cara-cara melafazkan lafaz azan itu sendiri. Dan sewaktu ke pembukaan Kota Mekah, azan pertama iaitu azan Zuhur dilaungkan di atas bumbung masjid. Di atas bumbung masjid apa? Masjidil Haram. Jangan lupa sebut. Okey, di atas bumbung Kaabah. Puasa kita disyariatkan. Yang ketiga adalah puasa.
Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Kalau nak tahu persyariatannya mengenai puasa, puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ianya masuk dalam bulan apa? Bulan Ramadan, dan insya-Allah dan Ramadan pun bagi kita pun akan tiba. Cuma cara pelaksanaan untuk kita pun tak tahu lagi macam mana. Tapi kita mesti berpuasa seperti biasalah. Sebab puasa tu adalah wajib. Mana-mana perkara, mana-mana ibadah yang dijadikan sebagai pensyariatan, yang disyariatkan, yang ada di dalam Al-Quran, bermakna ibadah itu wajib untuk kita lakukan. Tapi dalam masa yang sama, pada tahun 2 Hijrah tu, ada satu peristiwa yang berlaku pada 2 Hijrah, pada tahun kedua Hijrah. Apa yang berlaku? Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Si I. Baik, Ustazah bagi tahu kat sini, ada satu peristiwa penting selain daripada puasa yang berlaku pada tahun 2 Hijrah ini, iaitu Perang Badar. Umum mengetahui Perang Badar ini adalah disertai oleh seramai 313 orang tentera Islam yang berpuasa pada bulan Ramadan menentang puak kafir Quraisy, menentang puak kafir Quraisy pada bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Kalau kita di rumah puasa, tidur atau meleweh gitu aja. Tetapi bayangkan bagaimana orang Islam, bagaimana agama Islam tu ditegakkan sendiri dengan puasa. Dan musuhnya dari kalangan tentera kafir Quraisy pula bukan kaleng-kaleng. Masa tu musuhnya seramai berapa? 1,000 orang, 313 orang. 313 orang, tetapi melawan musuh seramai 1,000 orang. Boleh nisbah, orang kata 1:3 sahaja. Peluang kalau ikut dalam condition yang kita sekarang ni, peluang untuk menang tu tersangatlah tipis. Tetapi kerana orang Islam ini dalam keadaan berpuasa, Allah hadirkan, Allah hantarkan malaikat-malaikat untuk membantu tentera-tentera Islam. Dan akhirnya agama Islam menang. Yeay! Apa lagi pensyariatan dalam ibadah yang telah ditetapkan, iaitu zakat. Zakat kita sama pada tahun kedua Hijrah. Apa tujuan zakat sebenarnya? Tujuan zakat adalah untuk menyucikan hati dan menyucikan segala harta kita daripada sebarang perkara yang menyebabkan kepada kebatilan. Kita tak tahu harta kita sama ada bersih ataupun tidak. Jadi ia adalah satu bentuk penyucian jiwa kita juga. Zakat bermaksud suci. Kan pernah dengar kan ayat, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Gitulah ayatnya. Ustazah juga bagi tahu dekat sini, zakat adalah antara perkara wajib yang wajib dibuat, wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam dan disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Apa benda yang perlu dikeluarkan zakat? InsyaAllah nanti tajuk lain akan Ustazah terangkan nanti. Menunaikan zakat ini adalah wajib sehingga ke hari akhirat nanti, kecuali bagi mereka yang kurang berkemampuan. Dan kita tahu bahawa ada 8 asnaf, iaitu 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Allah, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu golongan yang tak nak membayar zakat, Tetapi khalifah pertama Islam, iaitu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, telah berjaya memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Sekarang ni ada lagi tak golongan yang enggan membayar zakat? Fikirkanlah. Syariatan yang seterusnya ialah haji. Pensyariatan seterusnya adalah haji. Pensyariatan pertama adalah pada tahun ke-9 Hijrah. Kerana apa?
Haji pensyariatannya pada tahun ke-9 Hijrah. Dan haji pertama bagi haji pada tahun ke-9 Hijrah itu merupakan ialah haji pertama bagi Rasulullah dan pertama seumur hidup bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tunaikan haji sekali sahaja seumur hidup. Apa sebabnya? Baik, nanti ini adalah soalan untuk anak-anak di rumah cari sebab mengapa haji Rasulullah tunaikan hanya sekali sahaja seumur hidup baginda, sedangkan Mekah tu dah dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti dropkan soalan ini, tuliskan atas kertas dan berikan kepada guru kelas masing-masing. Rasanya sampai setakat itu sahaja untuk kita faham mengenai tajuk ibadah dalam perkembangan agama Islam, pensyariatan ibadah itu sendiri. Nampak tak? Ini adalah mengenai akhlak sebelum dan selepas kedatangan Islam. Dalam video sebelum ini, Ustazah dah terangkan mengenai akhlak, iaitu perangai masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Ustazah terangkan sedikit sahaja. Sebelum kedatangan Islam, akhlak akhlak masyarakat Arab Jahiliyah sangat buruk, sangat teruk. Sebab tu mereka disebut dan digelar jahiliyah, bodoh. Ulang lagi bodoh. Okey. Mereka bertindak dan berperangai seperti haiwan yang tidak mengindahkan, yang tidak mengambil tahu perasaan orang lain, yang tidak ada perasaan belas kasihan terhadap kumpulan masyarakat pada zaman tersebut. Mereka sanggup untuk membunuh kalangan wanita, anak-anak bayi kecil, perempuan, berjudi, berzina. Selepas kedatangan Islam, akhlak masyarakat Arab Jahiliyah ini diasuh oleh Rasulullah untuk membentuk akhlak yang mulia dengan sifat dan rasa kasih sayang kepada semua golongan. Ada yang bersikap dermawan, lepas tu ada yang selalu bertolak ansur dengan setiap perkara. Rasulullah juga mengangkat martabat kaum wanita, kaum wanita. Sebab itulah ada sebuah hadis yang mafhum daripada hadis tersebut yang menyebut bahawa perlu mendahulukan seorang ibu itu sebanyak 3 kali panggilan. Jadi berbanding dengan ayah hanya sekali sahaja. Tapi walaupun begitu, kita tetap perlu dan wajib untuk menghormati kedua ibu bapa kita. Kan disebut dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada mereka berdua. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu menyakiti mereka berdua. Jadi cuba bayangkan kalau mak suruh pergi beli garam, kita cakap tak nak macam tu. Berbanding waktu time ni, kalau mak suruh time ni tak boleh lah kan. Dan harap-harap mak di rumah pun memahami keadaan seperti ini. Akhlak ni merupakan salah satu daripada sistem nilai diri, nilai improve diri kita. Peningkatan diri kita adalah berdasarkan kepada nilai yang kita ada dalam diri tu. Sekarang ni Ustazah nak terangkan mengenai akhlak yang ada pada zaman tersebut berdasarkan kepada 2 perkara, iaitu akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini adalah akhlak sebelum datangnya Islam. Mereka mensyirikkan Allah. Mensyirik ni menyekutukan Allah. Akhlak mazmumah ialah akhlak yang buruk. Masyarakat Arab Jahiliyah pada zaman tersebut mensyirikkan Allah. Ada yang tidak mempercayai Allah sebelum kedatangan Islam. Yang tu tak ada buat apa-apa lah. Orang kata tak sampai seru lagi. Yang kedua,
Perkara yang perlu dielakkan adalah akhlak mazmumah, ialah mengumpat. Diibaratkan juga orang yang mengumpat ini adalah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Jadi kita tak nak ada sifat yang seperti begitu. Mengumpat, lepas tu ada yang membawa fitnah bawa ke sana, jaja cerita bukan mengenai seseorang yang tak disukai, dan akhlak yang begini sepatutnya dihapuskan. Takkanlah sanggup untuk kita menjaja menabur fitnah, dia tabur fitnah tu dekat rumah orang. Jadi benda-benda yang sebegitu sepatutnya kita elakkan jauh-jauh daripada diri kita. Akhlak mazmumah lagi, antara contohnya ialah menipu. Sekarang ni pun ramai orang yang menipu mengenai dirinya. Ada yang menipu untuk nak menyelamatkan diri kononnya. Jadi yang lebih teruk lagi adalah menipu yang menyebabkan terjadinya kezaliman kepada orang lain. Jadi elak-elakkanlah perkara yang seperti begitu. Baik, Ustazah terangkan akhlak mahmudah pula. Akhlak mahmudah yang wujud pada zaman tersebut adalah akhlak yang berpusat kepada hati. Apa yang berpusat kepada hati tu? Akhlak yang berpusat pada hati ialah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara dan tidak mengungkit-ungkit. Bila sebut ikhlas, bererti setiap perkara yang dilakukan innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu adalah dengan niat kita. Jadi sekiranya ikhlas kita lakukan, InsyaAllah ikhlaslah tindakan kita. Tindakan kita perlu ikhlas. Ikhlas ni tak nampak. Dia umpama seekor semut hitam yang berjalan pada waktu malam di atas batu yang hitam. Macam tu. Seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada waktu malam yang kelam. Jadi kita tak nampak ikhlas tu macam mana. Hanya orang tu sendiri yang tahu dia ikhlas ataupun tidak. Itu akhlak yang berpusatkan kepada hati. Dan seterusnya ialah akhlak yang berpusatkan kepada harta. Akhlak yang berpusatkan kepada harta. Rasulullah anjurkan umatnya pada zaman tersebut untuk selalu bersedekah dan juga menginfakkan harta-hartanya ke jalan Allah. Sebab tu kita tengok ada sahabat Rasulullah yang menginfakkan hartanya. Contohnya Abdul Rahman bin Auf yang menginfakkan hartanya ke jalan Islam. Itu akhlak yang berpusatkan kepada harta. Ada lagi itu dari segi sedekah, memberi zakat, keluarkan zakat yang sebaiknya. Akhlak yang berpusatkan kepada tenaga, iaitu berpusatkan kepada tenaga. Apa yang tenaga yang ada? Bukan tenaga solar tu. Yang tenaga yang ada ialah ni, kaki ni dan tangan ni. Tangan dan kaki. Tangan dan kaki, iaitu kita membantu dan menolong orang yang susah. Jika seseorang, Rasulullah anjurkan, jika seseorang perlukan bantuan, wajib kepada orang yang berkemampuan dari segi kudrat kaki dan tangannya untuk membantu. Bahagian seterusnya iaitu akhlak yang berpusatkan kepada bahasa. Bahasa adalah merupakan salah satu lisan positif, iaitu dengan bercakap lemah lembut, sopan santun gitu dia punya ucapan. Macam sekarang ni, kalau bersikap orang kata akhlak yang berdasarkan kepada lisan bahasa yang positif, menggunakan bahasa yang sesuai. Daripada bahasa ni, orang kata merupakan salah satu daripada lidah rasmi sesebuah kerajaan untuk nak orang kata untuk nak meneruskan pembangunan negaranya dan juga perkembangan negaranya, termasuklah sekali dengan agama. Sekiranya bahasa yang digunakan kasar, contohnya kalau kita gunakan bahasa carut-mencarut, kata makian, agak-agak ada orang suka tak? Asyik setiap hari nak kena maki je, tak ada siapa yang suka. Jadi kan kita sendiri pun kena
ada perasaan dalam hati dan sentiasa mengeluarkan bahasa-bahasa yang sopan. Yang orang kata sedap didengar. Bila kita, orang kata sekarang ni kita gunakan pick up line. Gitu. Akhlak yang seterusnya adalah akhlak yang berdasarkan kepada sikap positif. Akhlak yang berdasarkan kepada sikap berpusatkan kepada sikap positif. Sikap positif ni macam mana? Kita terbentuk dalam satu circle positif yang tidak memandang orang lain ada keburukan. Yang tidak memandang orang lain ada keburukan. Rasulullah ajarkan kita sebegitu. Sebab tu setiap kali Rasulullah berdakwah, Rasulullah menggunakan cara yang hikmah. Rasulullah anjurkan kepada kita untuk menasihati atau berada di dalam kelompok sosial dalam keadaan yang positif dan tidak memandang setiap kekurangan itu sebagai satu kelemahan, tetapi memandang kelemahan itu sebagai salah satu kebaikan. Sebab tu bila datangnya bila datangnya COVID-19 ini, Allah tidak memandang penyakit itu sendiri. Orang kata Allah tidak menguji hanya pada pesakit itu sendiri. Bahkan Allah menguji kita bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi sebegini. Allah uji kita, Allah uji hati kita untuk kita terus untuk kita bersama-sama dengan frontliners negara kita untuk bersama-sama dengan frontliners negara kita mencegah dan mengatasi COVID-19 outbreak ini. InsyaAllah bersama-sama kita lakukan. Akhlak yang berpusatkan kepada hati, akhlak yang berpusatkan kepada harta, akhlak yang berpusatkan kepada tenaga, juga bahasa dan juga sikap. Sikap ni adalah sikap positif. Jadi ambil peluang ini untuk hafal semua ini dan juga segala contoh-contoh yang ustazah berikan. Bahagian seterusnya iaitu muamalat. Nampak tak muamalat? Muamalat. Muamalat ialah apa? Muamalat ialah salah satu tata cara perhubungan manusia dengan manusia yang lain. Tata cara perhubungan manusia dengan manusia yang lain dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa matlamat muamalat ni? Apa matlamat muamalat? Matlamat muamalat ialah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan sejahtera. Mewujudkan sebuah masyarakat yang aman sejahtera. Yang kedua ialah untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Baik. Itu antara dua matlamat muamalat yang ada pada zaman selepas perkembangan agama Islam. Antara lain matlamatnya ialah mencari rezeki dan menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jawab ketiga-tiga jawapan ini dalam peperiksaan sekiranya ada ditanya soalan tersebut. Muamalat iaitu yang saya terangkan tadi ialah berkaitan tata cara hubungan sesama manusia antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana caranya? Ini adalah berkaitan dengan muamalat. Satu bahagian dalam muamalat ialah jual beli. Apa dia? Jual beli. Jual beli ni kalau ikutkan apa yang kita pelajari, ia ada orang kata satu akad yang tertentu. Jadi muamalat atau tata cara yang kita perlukan ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bagaimana kita nak berjual beli pada zaman pada awal kedatangan Islam tu, perkembangan agama Islam tu, macam mana kita nak jalankan kaedah jual beli ni. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kaedah jual beli yang sepatutnya, tanpa penipuan dan tanpa riba. Ini adalah jual beli. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Dan Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk pengetahuan ibu bapa di rumah dan anak-anak yang sedang menonton kelas online ini, ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba tersebut menjadi orang kata satu keyword, satu ayat yang penting dalam pembelajaran bagi tajuk jual beli ini. Tajuk jual beli ini ada juga dalam bahagian subjek akhlak. Jadi ada juga ayat tersebut. Jadi tolong hafal ayat ini beserta dengan maksudnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Baik, hayya naqra ma'an. Jom kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, kita ke seterusnya, perkataan yang seterusnya yang jadi bahagian dalam muamalat, iaitu pinjaman. Pinjaman macam kalau di negara kita di Malaysia, kita macam pinjaman nak jual beli, pinjaman membeli rumah, membeli tanah, kereta. Jadi itu adalah bahagian pinjaman yang tertakluk dalam muamalat. Rasulullah juga ajarkan kita bagaimana cara-cara untuk membuat pinjaman. Pinjaman ni kalau kita tengok dia macam hutang lah kan. Pinjaman sebab kena bayar balik. Jadi hutang pun sama. Wajib kepada kita untuk membayar hutang-hutang yang telah kita ambil. Bahagian yang seterusnya dalam muamalah ini ialah upah. Upah ini kita ibaratkan seperti upah bekerja. Upah bekerja. Kalau dalam konteks masyarakat yang bekerja, upah ini dimaksudkan sebagai gaji ataupun allowance. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan sewaan. Sewaan iaitu sewa menyewa antara pemilik sesuatu, pemilik atau aset sesuatu dan juga penyewa. Antara empunya sewa dengan penyewa. Macam nak sewa, macam kalau zaman sekarang kita yang ni adalah macam nak sewa rumah. Itu ada syaratnya, ada aku janji atau ada akad yang tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan bahagian terakhir bagi muamalat ialah gadaian. Tersebut dalam bahasa Melayu kita adalah sebagai pajak. Pajak pajak tanah, gadai tanah. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut gadai lah kan. Pajak tanah ni umpama seperti kita memerlukan sesuatu yang bersifatkan kepada kewangan. Ustazah Liza ulang sekali lagi. Mengenai perkembangan agama Islam dari segi muamalat ada berapa bahagian? 5 bahagian utama. Yang pertama sekali adalah jual beli. Jual beli dan mengenai akad-akadnya. Begitu juga dengan pinjaman yang kedua. Seterusnya ada bahagian upah, bahagian sewa menyewa, dan last sekali ialah bahagian gadaian. Dan yang paling penting untuk anak-anak di rumah adalah untuk menghafal ayat Al-Quran ini beserta dengan maksudnya. Senang sahaja menghafalnya, ingatlah sampai bila-bila sebab ayat Al-Quran ini juga termasuk dalam adab jual beli bagi subjek adab dan akhlak Islamiah tahun 5. Soalan UPKK selalu keluar. Kalau Ustazah tak pasti sama ada tahun lepas ada keluar ke tak, tapi beberapa tahun sebelum ni memang ada soalan yang berbentuk begini yang meminta kepada maksud, dan ada juga diberikan maksud tetapi minta kita untuk menulis semula ayat Al-Quran tersebut. Sekiranya kita tak dapat menulis dengan baik, markahnya mungkinlah kurang. Bahagian yang terakhir dalam tajuk perkembangan agama Islam ini sendiri iaitu perundangan. Perundangan.
Sebelum ni, dalam video sebelum ni Ustazah terangkan ada perundangan ialah satu peraturan, iaitu konon, satu peraturan yang digubal berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Rasulullah telah membentuk satu perundangan yang orang kata penting dalam pembinaan sesebuah negara. Bukan setakat pembinaan negara pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi juga merujuk kepada pembangunan negara kita sekarang, pembangunan negara yang ada pada zaman sekarang ni. Perundangan dan konon yang terbentuk pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah melalui satu perlembagaan, iaitu Sahifah Madinah. Apa? Sahifah Madinah. Sekali lagi ulang. Sahifah Madinah. Sahifah Madinah lebih dikenali sebagai Piagam Madinah. Sebagai Piagam Madinah. Dan Piagam Madinah ni diwujudkan pada tahun 622 Masihi. 622 Masihi. Kalau nak tahu, Piagam Madinah atau Sahifah Madinah ini merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Perlembagaan bertulis pertama di dunia. Jadi sebelum-sebelum tu tak ada lagi perlembagaan yang bertulis. Jadi semenjak kedatangan Islam, barulah mula-mula ditulis peraturan dan kanun tersebut. Jadi ditulisnya kita namakan sebagai Sahifah Madinah yang terbentuk pada tahun 622 Masihi. Maka serentak dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menukarkan nama asal kota Madinah pada waktu tersebut, iaitu Yasrib, kepada Madinah. Dulu Madinah dikenali sebagai Yathrib. Ejaannya macam mana? Huruf ya, fa, ra, ba. Yathrib. Sebut Yathrib. Ada soalan yang bertanya, apakah yang nama kota Madinah sebelum kedatangan Islam, sebelum perkembangan agama Islam? Jadi kita jawablah namanya Yasrib. Atau ditanya Yasrib, diminta tanda right atau pangkal kan. Yasrib adalah nama lama bagi kota Madinah. Jadi right je lah. Apa langkah-langkah? Kita pergi kepada tajuk langkah pembentukan sesebuah negara. Ya, kita mesti ada tapak, ada asas yang asas yang kukuh untuk nak membentuk sebuah negara. Jadi bagaimana cara nak buatnya? Okey, Rasulullah ajarkan untuk kita membina sebuah masjid. Membina sebuah masjid. Masjid yang pertama dibina ialah Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang dibina di kawasan nama Quba, itulah masjid yang pertama dibina dalam Islam yang berasaskan kepada takwa. Yang dibina berdasarkan kepada takwa atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembentukan negara ialah Rasulullah apabila sampai dan sahaja ke Madinah, Rasulullah telah mempersaudarakan. Poin yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin? Muhajirin ialah orang Mekah yang berhijrah ke kota Madinah. Sebab tu dia dinamakan hijrah. Sebab tu dinamakan Muhajirin. Orang Muhajirin iaitu orang Mekah yang berhijrah ke kota Madinah. Siapa pula orang Ansar? Orang Ansar terdiri daripada dua kaum, iaitu Aus dan Khazraj. Orang Ansar terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj, dan mereka ini merupakan penduduk asal kota Madinah atau penduduk tetap kota Madinah. Orang Muhajirin, orang Mekah pergi ke Madinah dipanggil Muhajirin. Dan orang dalam kawasan Madinah tu tersebut, orang tu
kita namakan sebagai orang Ansar. Jadi Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Perkembangan agama Islam semakin menggalakkan dengan bantuan yang pelbagai dari segi harta, makanan dan mengahwinkan anak-anak mereka dengan orang Muhajirin. Sekaligus dengan cara tersebut boleh mengembangkan agama Islam. Langkah perundangan, langkah pembentukan yang ketiga ialah perjanjian dengan Yahudi. Dan kita dapati ada perjanjian Hudaibiyah yang berkaitan dengan Yahudi. Ada orang kata ada perjanjian yang khas yang tajuk ini akan diperhalusi dalam kelas yang akan datang. Prinsip perundangan pembinaan sebuah negara, perkembangan agama Islam di kota Madinah tersebut, yang pertama sekali menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber hukum. Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber hukum yang pertama dalam pembangunan dan perkembangan agama Islam. Ustazah dah bagi tahu dah sebelum ni, jadi boleh rujuk ke video yang sebelum ni untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan apakah yang dimaksudkan dengan As-Sunnah itu sendiri. Baik. Prinsip perundangan seterusnya ialah menjaga hubungan baik dengan negara luar. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya pada zaman tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan negara luar. Sebab apabila dapat menjaga hubungan baik dengan negara luar ni, sekaligus antara negara-negara ini boleh menjamin keselamatan dan keamanan negara. Prinsip perundangan yang seterusnya, pihak penduduk yang ada pada zaman tersebut bertanggungjawab dan berhak menegakkan keadilan dan menghindarkan kebatilan. Menegakkan keadilan untuk menjaga sama-sama orang kata hak-hak yang ada bagi penduduk Madinah tu sendiri. Madinah ni kalau nak tahu ada tiga golongan, tiga bani yang ada, iaitu Bani Aus, Khazraj dan Yahudi. Jadi untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga keamanan negara, jadi ketiga Muhajirin dan Ansar ini sekaligus dengan Yahudi semuanya bertindak dan bertanggungjawab untuk menjaga keadilan negara Madinah. Bagi bahagian perundangan yang akhir sekali ialah kesan kepada dakwah. Apa yang kita dapat adalah kesan kepada dakwah Islam itu. Apabila kita mendapat satu perundangan yang lengkap, Piagam Madinah adalah satu perlembagaan yang lengkap yang boleh dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat Arab yang ada pada zaman tersebut, maka kita dapat wujudkan satu keamanan. Sebab tu Islam ini dikenali sebagai agama yang sejahtera, agama yang aman. Tahu sendiri daripada maksud Islam, Sin, Lam, Mim, bererti selamat ataupun sejahtera. Kesan kepada dakwah yang seterusnya, ia dapat membentuk politik yang bagus bagi sesebuah negara. Umumnya mengetahui bahawa negara Islam ini adalah negara yang kuat. Jadi tidak mustahil apabila dibuat satu penjelajahan, penghijrahan kepada negara-negara tertentu, ada hubungan diplomatik yang dapat dicapai, keputusan yang bagus dapat dicapai, dan akhir sekali bila masyarakat memandang Islam ini besar dan gah, penerimaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam itu lebih luas. Orang kata penerimaan dia akan jadi lebih baguslah kan. Kesan kepada dakwah yang terakhir sekali ialah masyarakat Madinah, penduduk Madinah sendiri dapat mempertahankan negara mereka, negara daripada serangan pihak-pihak luar atau negara-negara Arab yang tidak mahu, negara-negara yang tidak berkompromi dengan Islam. Ada tak negara yang menjadi musuh Islam? Ada. Ada juga negara yang
memberi sokongan yang padu kepada negara Islam itu sendiri. Pembentukan negara Islam oleh Rasulullah SAW. Akhir kata, sampai di sini dahulu tajuk perkembangan agama Islam dari 5 aspek utama. Jadi Ustazah harapkan anak-anak di rumah sentiasa mengulang kaji pelajaran, lebih-lebih lagi tajuk sirah, dan tugasan yang Ustazah berikan ialah untuk anak-anak bercakap sendiri di hadapan cermin, ceritakan kembali untuk nak lebih faham, ceritakan kembali kepada diri sendiri ataupun boleh ceritakan kepada ibu ayah untuk lebih faham. Sebab kadang-kadang sirah ini memerlukan kepada konsep penceritaan, kaedah penceritaan. Jadi kita nak bagi faham, kita kena fahamkan diri kita sendiri dan kemudiannya kita ceritakan kepada orang lain. InsyaAllah akan lebih faham yang kita dapat. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.